ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Alif bin Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Dan hari ini kita akan sentuh atau membincangkan topik mengenai ekonomi, pelaburan, bisnes yang dekat dengan hati orang kata kebanyakan anak-anak muda, khususnya pada zaman sekarang lah. Dan bersama saya Chris Daniel Wong. Chris, selamat datang. Terima kasih saudara Alif kerana menjemput saya pada petang ni. Alright. Chris, boleh tak untuk permulaan ni kita perkenalkan diri dulu daripada Saya seorang ahli bisnes. Bisnes kecil lah orang kata bisnes kecil, entrepreneur di dalam bidang kewangan. Jadi saya menawar khidmatkan servis saya di dalam private equity dan juga venture capitalist lah. Dan saya dah berkecimpung dalam bidang ini lebih daripada 12 tahun. Lebih daripada 12 tahun. Sebelum ni pernah berkhidmat di bank-bank sebagai konsultan dan juga pernah orang kata mempunyai bisnes di dalam bidang PR dan juga event management. Dan sekarang ni saya ialah pengurusi emeritus kepada Dewan Perdagangan Digital Malaysia Digital Chamber of Commerce. Itu sedikit latar belakang saya lah. Memang kena lagi dengan topik kita pada kali ini mengenai bisnes. Dan Chris, kita sekarang ni orang kata kalau tengok pada perkembangan semasa ni, semakin orang-orang sekarang, contohnya anak muda macam nak berlumba-lumba nak jadi macam founder. Dengan mungkin nampak kehidupan mewah ataupun yalah, terutama dalam media sosial. Jadi apa respon you tengok perkembangan sekarang ni? Pada pendapat peribadi saya, tak ada salahnya sebenarnya. Tak ada salahnya kalau anak muda ni nak menjadi pengasas kepada syarikat pemula. Founder to a startup, tak ada salahnya. Tetapi kita harus melihat pada realiti semasa. Kita harus yang pertama sekali bukan saja apakah servis yang kita nak jual kepada industri, apakah produk yang kita nak jual kepada industri ataupun pengguna. Tetapi kita juga harus melihat kepada aspek kewangan. Orang-orang muda ni macam saya dulu. Saya pernah muda walaupun kita panggil kita sebagai belia pencen muda belia tua lagi. Tapi kita masih muda lagi. 20 tahun yang lepas sebagai seorang pemuda, saya juga mempunyai aspirasi untuk memulakan perniagaan saya. Aspirasi tersebut mencakupi di mana kita hendak menawarkan servis yang mana orang tidak pernah tawarkan. Tetapi pada masa itu cita-cita itu menjadi angan-angan. Kerana pada masa itu mungkin 20 tahun yang lepas, 20 tahun yang lampau, iaitu pada 2003, tahun 2003 pada masa itu pasaran kewangan kita masih tidak robust. Yang saya maksudkan adalah fundraising. Fundraising. Jadi kita lihat di Malaysia ni kita ada lebih kurang yang berdaftar, syarikat pemula yang berdaftar ialah sebanyak 3,000 lebih. 3,200 lah tak silap saya. Mungkin 3,200 ke 3,700 But 3,000 plus. Kebanyakan syarikat pemula ni mempunyai isu. Bukan isu produk, tetapi isu pemasaran produk ataupun isu pemasaran servis. Kenapa? Apabila kita memasarkan produk ataupun memasarkan servis, kita harus menggunakan wang. Betul tak? Betul. Kalau awak nak buat advertising dekat social media, contoh Facebook ke Instagram ke dan sebagainya, ataupun TikTok, kita harus menggunakan wang kerana kita nak mengiklankan produk tersebut ataupun servis tersebut. Kita harus mendapat tontonan orang ramai. Tontonan orang ramai itu memerlukan wang. Kita memerlukan wang untuk membeli advertising space ataupun advertising time, masa pengiklanan tersebut. Jadi mungkin sebagai syarikat pemula mereka ada orang kata saving sedikit sedikit 20,000 ke 50,000 kan. Dan seterusnya mereka meminjam ataupun mendapatkan sumber kewangan daripada ibu bapa mereka ataupun saudara mara mereka ataupun kawan-kawan yang terdekat mereka menyokong aspirasi mereka. Bukan menyokong pelan perniagaan aspirasi. Tu ada berbeza Beza dia. Macam saya ni, apabila kita dah lama dalam bidang tersebut, kita menyokong pelan perniagaan. Sebab kita nampak pelan perniagaan tu mempunyai kekuatannya ataupun mempunyai dasar yang boleh disokong. Tetapi sebagai orang muda, mereka mempunyai aspirasi. Mungkin business plan pun tak siap lagi. Tapi pergi bising dengan mak bapak,
Pergi bising dengan kawan, aku nak buat ni, aku nak buat tu dan sebagainya kan. Kau tolonglah, kau support lah dan sebagainya. Okey lah. Orang ada duit sikit dia support lah. Terutamanya sedang mara, pakcik, makcik dan sebagainya. Dia support. Tetapi apabila mereka mendapat katakanlah RM100,000, RM200,000, malahan RM500,000. Hasil lah, hasil. Kita nampak ada hasil peningkatan tu. Kita nampak ada hasil peningkatan tu. Tetapi dia nak grow lagi. Dia memerlukan lebih banyak dana kewangan. Persoalannya, apabila mereka nak grow lagi, nak lebih banyak dana tu, mereka mula buat pitching kat luar. Pitching pada orang mereka tak kenal. Ataupun pelanggan mereka dan sebagainya. Di sinilah isu ni timbul. We are a risk averse market. We are not a risk taker market. Jadi maksudnya tadi dalam kelompok kawan-kawan, family, dan sekarang kita nak beralih kepada kelompok yang di luar tu kan. Kita nak beralih ke kelompok yang luar tu yang tak kenal rapat. Tak kenal rapat. Jadi apabila kita keluar daripada kepompong tu, kita berjumpa dengan orang yang tak berapa kenal, ataupun orang kita kenal sikit ataupun tak kenal langsung, kita pitch idea perniagaan kita tu pada mereka. Mereka tu macam sama-sama very good idea, let me come back to you. Lepas tu you call, dia tak pernah angkat phone dah. Dia tak angkat phone dah. Macam tu lah. So the dream ataupun aspirasi tu mati kat sana. Okay? Apa yang saya sebut tadi tu, kita adalah risk averse market. Duit yang kita ada tu, bukan kita, duit yang pelabur ada tu, mereka lebih rela letak di dalam amanah saham. Ataupun letak di dalam fixed deposit dan sebagainya. Benda yang sure win, pasti menang. Walaupun mereka hanya mendapat 3% ke 4% tahun lah mengikut kadar pasaran semasa, FD rate dan sebagainya. Ataupun mereka melabur di dalam, orang kata, structured equity investment dengan bank-bank tempatan yang memberi pulangan 7%, 6% dan sebagainya. Aku bagi bank, takkan bank nak lari. Tapi aku bagi kau, confirm boleh lari. Betul tak? Jadi benda tu berlainan. Jadi kita lihat apabila pasaran sebegini adalah risk averse market, pihak-pihak yang berkepentingan lah, daripada kerajaan ke pihak swasta ke dan sebagainya, harus lebih, orang kata, meluangkan masa mendidik pasaran supaya mereka juga mengambil risiko. Bukan risiko yang pasti menang, tetapi risiko yang pasti tak menang. Tetapi kalau kita mendokong aspirasi, kita nampak business plan itu bagus. Dan beliau tersebut ada aspirasi, kita harus bantu. Tetapi bukan saja bantu di dalam soal kewangan. Kita juga membantu dalam soal teknikal. Diorang ni orang muda. Jadi mungkin dia ada sama ada dia orang ni macam pendidikan tu tak orang cakap tak belajar habis lagi dah nak mulakan perniagaan. Sebab terpengaruh dengan founder-founder ni yang dah berjaya. Saya nak discount ayat tu saya nak discount statement tu. Kalau kita lihat pada Bill Gates, ataupun kita lihat pada Michael Dell, ataupun kita lihat pada founder Facebook tu, masa kapan mereka ni tak habis college, tak habis degree pun. Tak ada pula dia terpengaruh dengan orang. Sebab dulu tahun 80-an 90-an masa Microsoft founder keluar, ataupun masa Dell, Michael Dell buat komputer keluar, tak ada terpengaruh pun. Sebab kadar masa tu tak robust. Tak ada industri pemula syarikat yang robust seperti zaman sebegini. Facebook, cerita Mark Zuckerberg, kalau awak baca cerita dia pun, dia buat bukan Facebook, dia sebenarnya buat satu intranet orang panggil, di mana pelajar-pelajar di Harvard boleh berkomunikasi sesama sendiri. Zaman saya tahun 1997 98, kita pakai intranet Unix language. Blok sebelah kita tarik kabel lah. Dulu tak ada wifi, kita tarik kabel 97 98. Kita tarik kabel supaya kita boleh berhubung antara Pentium 4 ni dengan Pentium 4 tersebut. Okay. Dan kita boleh chatting macam Facebook. Ni chat room yang dulu pada MIC tu kan, lain dah. CRQ CRQ. IRCQ IRCQ. Okay. Dulu belum ada lagi. Jadi kita buat intranet. Jadi itu apa yang si Mark Zuckerberg buat tu. Okay, barulah dia tukar kepada Facebook. Apa nama lama dia pun saya dah tak ingat. Tapi tak ada pula mereka dipengaruhi oleh founder-founder pada masa tu. Tetapi apa yang saudara Alif sebut tu ada kebenarannya. Mungkin mereka banyak dipengaruh ataupun sedikit dipengaruh, ada dipengaruh. Pokoknya ada dipengaruh kehidupan mewah dan sebagainya. Tetapi apa yang saya sebut tadi daripada awal-awal tu, produk dan servis awak mungkin pandai. Sebab awak mungkin pandai buat programming, menghasilkan produk ataupun servis tersebut. Awak
tangan awak tu pandai membuat perkakasan tersebut. Tetapi soal duit tu, how do you raise the next fund and the next fund and the next fund untuk orang kata untuk oiling your company supaya mereka bergerak ke hadapan, company tu bergerak ke hadapan. Itu yang payah tu. Jadi mungkin kerajaan boleh bantu, maksudnya. Saya lihat pada dasar kerajaan ni, memang dasar kerajaan ni sekarang ialah mereka membantu syarikat pemula seperti Cradle dan juga Super Roadmap. Mereka membantu. Jadi kita baca polisi tu bagus, bukan tak bagus. Jadi apa yang perlu kita lihat ialah pihak kerajaan dan juga pihak berkepentingan juga orang kata membina ekosistem supaya apabila mereka dah mereka dah upgrade daripada syarikat pemula kepada syarikat pemula penengahan, lepas tu syarikat pemula kelewatan. So we are talking about startup stage, mid startup stage and late startup stage, sebelum series A. Sebelum series kan ada series A, B, C kan untuk fundraising kan. Jadi we talk about seed funding, we talk about angel funding, then we talk about pre-series A funding, betul tak? So rata-rata ramai boleh dapat seed stage, RM100,000, RM200,000, RM500,000, ramai boleh dapat Tapi bila pergi mid early stage tu kan, mereka dah jam start. Sebab tak ada orang nak bagi RM1 juta, RM2 juta, RM3 juta. Jadi pihak yang berkepentingan harus orang kata membina ekosistem di mana syarikat pemula ni boleh mendapat mid stage funding sebelum pergi ke pre-series A. Itu yang pihak berkepentingan harus buat. Seperti saya adalah juga pihak berkepentingan. Jadi kalau saya seorang tak boleh buat lah. Dia kena buat sama-sama. Supaya industri ni boleh orang kata dibangunkan lagi. Bagi luas lah. Kalau dulu yang first reach tu mungkin daripada kelompok dalam negara domestik. Jadi yang untuk pasaran kedua tu mid tu mungkin dah boleh bercecah tembus ke pasaran. Kita lihat pada negara Singapura. Negara yang kecil dengan 5 juta penduduk 5 juta penduduk. 5 ke 6 juta lebih kurang Tapi kenapakah banyak company daripada negara ASEAN lepas dah buat early stage, mereka bertapak ke Singapura pula untuk series A. Bukan Singapura banyak penduduk pun berbanding dengan Malaysia dengan Thailand ataupun Vietnam. Facilities kan? Tetapi financing facility dia, the ecosystem di Singapura tu bagus. Jadi bukan kita nak ikut melulu, tapi we ikutlah apa best practices orang. Bagaimana kita menjadikan hub Kuala Lumpur dan Malaysia ni sebagai hub ekosistem kewangan yang robust untuk mendukung syarikat pemula. Itu yang penting. Jadi menyentuh tentang hub ni, dan Chris pun ada orang kata background mengenai digital ni. Kalau kita nak beralih sikit topik ni, nak kaitkan dengan sekarang ni peredaran semasa ni, kita menyentuh tentang ekonomi digital. Digital dalam kira digital. Konteks digital. Daripada segi konteks peralihan pekerjaan kepada pekerjaan digital. Kalau kita lihat konteks pekerjaan digital, dia kalau kita lihatlah dia ada beberapa tahap. Tak ada kata yang tinggi dan rendah dan sebagainya. Orang yang pandai buat programming ni, dia satu benda lain. Programming mungkin dia pakai language PHP, mungkin dia pakai language dulu saya pakai COBOL dengan C++, tu dululah 97. Sekarang dia pakai lain lah, PHP dan sebagainya. Itu programming, itu satu. Coding itu satu. Lepas tu ada pula yang multimedia grafik. Itu pun digital. Kreatif lah dia panggil apa? Idea kreatif lah. Kreatif designer, yang ambil video, yang lepas tu buat poster dan sebagainya, yang buat digital marketing, itu kreatif. Lepas tu ada lagi satu yang terbaru, yang rancak di Johor. Kalau kita lihat tahun 2021 dan 2022, kita melihat lebih banyak pelaburan data science. Pusat data science di Johor. Pusat data science ni ialah mereka memerlukan data scientist, bukan rocket scientist tapi data scientist. Ini ialah satu kata peralihan zaman. Bukan zaman saya lah, tetapi zaman anak muda yang 20-an, umur 20-an. Jadi kita galakkan supaya pihak universiti pula menganjurkan kursus-kursus, bukan kursus jangka pendek tetapi kursus jangka panjang seperti diploma ataupun degree, kursus ijazah sarjana muda, di mana mereka mendidik anak-anak muda untuk menelami kursus data science, program data science. Sebab pusat data science ni ialah besar. Bukan saja mereka mengaji orang muda untuk menjadi data scientist, memproses data yang masuk. Contoh data yang masuk. Katakanlah satu syarikat kopi sekarang.
Hire orang pergi beli kopi. Okey. Dan kebetulan pula syarikat kopi tu, saya bagi contoh lah, dia ada satu app. Okey, awak pergi masuk app dia ke ataupun website dia, awak letak awak punya maklumat ataupun survey. Yang survey yang dapat tu sebenarnya ialah survey yang rambang, data yang rambang, yang rawak. Jadi pihak pusat data sains ni kena memproses data tersebut. Nisbah umur yang berapa suka minum kopi apa yang diorang suka minum, frappuccino ke apa merapuccino apalah ada sebagainya. Apa jenis kopi yang dia suka minum, kan? Apa jenis topping yang dia suka, umur. Lepas tu mungkin pendapatan dan sebagainya. Itu saya bagi contoh. Jadi pusat data sains ni banyak. Credit card pula. Orang yang menggunakan credit card ni, pusat data sains pula harus meneliti data tersebut. Dia ni suka pergi golf course makan, suka main golf. Jadi kita retarget pula apa produk yang kita nak jual kepada orang yang suka main golf ni, ataupun makan kat pusat golf ni kan. Boleh fokus kat situ je. Sebab dia selalu pakai credit card dekat tempat golf. Ada pula satu yang suka shopping. Tapi shopping dia bukan high end brand, mungkin mid tier brand. Jadi kita proses data tu, kita tahu kelakuan, tingkah laku pembeli pengguna tersebut. Itu saya bagi contoh. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak pula ialah megawatt pusat data sains ni pakai. Berapa megawatt yang pusat sains ni pakai tau. Okey. Contoh. Apabila awak buka pusat data sains, awak perlu memakai electricity yang amat tinggi. Amat tinggi. Jadi ini juga melibatkan pengeluaran kapasiti electricity yang bukan berlebihan tetapi yang mencukupi untuk nak support data science ni. Dan juga Singapura, baru-baru ni saya baca ada satu syarikat gegasi kat Malaysia ni, saya tak nak sebut nama lah. Sebab saya sebut nama saya promote dia pula. Ada satu syarikat gegasi daripada Bursa Malaysia yang disenaraikan di Bursa Malaysia mendapat kontrak untuk membekal energy, alternative energy, iaitu menggunakan solar panel. Jadi bukan saja electricity tradisional, tetapi ada pula green energy, peluang perniagaan green energy untuk menawarkan kepada pusat data sains tersebut. Jadi kita nampak ekosistem yang dibina, ekosistem dibina di Johor dan juga di Singapura. Pusat data sains ada pekerjaan dan juga ada peluang pendidikan. Jadi siapa yang buat duit? Universiti buat duit, betul tak? Orang yang digaji tu buat duit. Pusat data sains tu pun buat duit sebab dia dapat job. Lepas tu yang membekal elektrik pun buat duit. Yang membekal solar panel tu pun buat duit. Yang membekal bahan-bahan mentah pada solar panel pun dia buat duit. Inilah kitaran digital economy yang baru. Yalah, ini yang masih lagi baru dan masih lagi ramai yang tak faham, tapi inilah perubahan yang memang kata nak tak nak, inilah dia. Inilah dia. Apa cakap, revolusi industri ya. Betul. 4.0. Revolusi industri. Baik, kembali selepas Saya ini. minta maaf lah. ST10, sembang santai tapi sampai. Bagaimana kita nak membantu generasi muda ni dalam soal pemilikan rumah mampu milik ataupun rumah pertama ni? Kebetulan soalan saudara Alif ni, kebetulan pada minggu ni ke minggu lepas ada satu Persatuan Hartanah Malaysia, REDA mereka membuat statement mengalu-alukan kenyataan Perdana Menteri bahawa pembinaan rumah mampu milik tidak harus dijadikan responsibility, tanggungjawab pihak pemaju swasta sahaja. Okey. Saya setuju dengan kenyataan tersebut dan juga ada kesangsian dengan kenyataan tersebut. 50-50 Yang pertama saya setuju, kenapa? Sebab apabila pihak pemaju swasta juga membina rumah mampu milik, ada price distortion di pasaran. Bermaksud harga di pasaran tu tidak seimbang, distorted. Ya, kalau saya nak jelas sikit yang bab harga ni, kalau yang sebelum ni kita contoh ada rumah prima, rumah Mawi, kan dia dah Bukan harga bukan berbeza. Rumah prima ataupun rumah mampu milik ataupun rumah mampu milik mana-manalah, kondo ke, rumah pangsa ke, rumah batu ke, rumah teres ke, nampak harga dia murah, 300,000, 400,000 di Kuala Lumpur lah, 400,000 di Kuala Lumpur Mungkin di kawasan luar Kuala Lumpur, pinggiran lah, mungkin 300,000 lebih. Tetapi apa yang orang ramai tak nampak ialah harga tu telah disubsidi oleh pembeli rumah bernilai tinggi. Saya bagi contoh, satu syarikat pemaju. Okay, dia nak bina kondominium mewah. Tetapi mereka juga harus membina rumah mampu milik.
rumah mampu milik tu dia tak boleh buat duit. Dia tak boleh buat duit. Harga yang ditetapkan contoh 400,000. Yang pemaju pula fikir, manalah aku nak buat duit. Kos pun bukan 400,000. Kos mungkin 450,000. Sebab dia orang kata prosedur dia kena bantu kerajaan kan. Dia kena bersama kerajaan. Bukan bantu kerajaan, bantu rakyat. Bantu penduduk diminta oleh Tapi kerajaan. Mungkin kos tu 450,000. Tapi dia dipaksa jual 400,000 sebab harga tu ditetapkan. Mungkin ditetapkan sebegini saya kata mungkin bukan wajib atau harus Jadi di sini pula dia short 50,000 kat sini. Di sini pula rumah yang mewah tu dia kena top up. Dia kena markup. Dia kena markup. Jadi sebenarnya siapa yang subsidi rumah mampu milik ni? Yang Rumah mewah tu yang subsidi. Jadi kita nampak price distortion di market price distortion. Jadi itulah keluhan para pemanju. Tetapi saya juga percaya, yang saya percaya every big company must have their CSR responsibility. Mesti ada tanggungjawab CSR mereka tersendiri. Jadi saya bagi contoh seperti TMB. Saya bagi contoh je lah TMB ni dulu zaman saya kerap menyokong, membiayai sponsor pasukan hoki Malaysia kita. Itu CSR dia. Dia buat duit tapi dia sponsor pasukan hoki Malaysia kita. 100 plus. Dia sponsor dan sokong pasukan badminton Malaysia. Tetapi yang para pemaju ni dia kena cari titik pengeimbangan dia. The what we call that, the titik untuk seimbangkan. Satu, awak ialah pemaju membina rumah mewah ataupun rumah sedang mewah. M40 lah dah kata separa merah. Jadi sini ada profit. Okay? Jadi profit tersebut kalau awak tak nak bina tak apa. Tetapi profit tersebut mungkin dichannelkan, disalurkan untuk pihak yang membina rumah mampu milik. Seperti tahun 2021 kalau tak silap saya, pihak bank dan tahun 2022 pihak bank membuat banyak keuntungan sampai berbilion sebab kenapa? Interest rate tu lepas moratorium orang kena bayar interest rate, betul tak kadar faedah tu. Jadi pihak bank membuat keuntungan yang orang kata yang luar biasa. Pihak bank membuat keuntungan luar biasa. Jadi pihak kerajaan pada masa tu menggunakan windfall tax. Dan pihak kerajaan mempunyai perolehan pendapatan cukai yang berlebihan untuk membantu program rakyat dan sebagainya. Jadi kita boleh buat program sebegini. Kita boleh buat bukan program dasar sebegini. Jadi pihak pemaju yang membuat duit tu kena windfall tax. Windfall tax ni salur kat satu badan yang akan membina rumah mampu milik. Kalau pihak pemaju swasta tak nak bina rumah mampu milik. Sebab government job is not to build houses. Government job is to provide good policy for the industry to do business and also to move with the business, betul tak? Jadi kalau pihak kerajaan pergi buat bisnes pula, dia tak boleh nak govern. Jadi apa yang saya nampak kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu kenalah. Tapi yang saya sangsi ialah polisi tu kena seimbangkan. Titik keseimbangan tu perlu ada. Jadi kalau tidak kita appoint. Kalau misal kata kita appoint beberapa syarikat yang fokusnya 100% membina rumah mampu milik. Jadi windfall tax ni boleh pergi ke syarikat tersebut untuk membina. Mereka pun perlu ada keuntungan. Kalau tak ada untung, macam mana nak bayar gaji pekerja? Jadi kena ada keseimbangan tu. Jadi saya tak rasakan pihak kerajaan pula jadi pemaju. Sebab dia ialah memerintah, mentadbir, bukan pergi membina rumah mampu milik. Tapi dasar kerajaan yang buat. Jadi saya lihat pada aspek tu. Okay, kalau kebanyakan mungkin ada fikir yalah macam bakal pembeli rumah ni dia rasa macam susah lah nak beli rumah ni sebab bank kenakan syarat yang merepek lah, yang macam teruk sangat, ketat sangat. Kita tak boleh nak salahkan pihak bank sebab dia ada SOP yang tersendiri. Tetapi yang saya sebutkan tadi tu ialah kalau nak bina rumah mampu milik, kita boleh buat macam style di BKL kan. Di BKL dia buat sewa beli. Tanpa cagarana. Masih ada lagi ke begitu? Tak ada kot. Dululah, sekarang tak ada lah. Boleh buat style sewa beli tiap-tiap bulan bayar sewa dan sewa beli lah. Tetapi para pemaju yang bina tu pula mereka perlu mendapatkan wang kembali sebab ada duit keluar kan. Jadi dia kena work dengan secondary market lah. Contoh macam secondary market di Malaysia ni lah Cagamas. Cagamas mendapat wang daripada pihak berkepentingan seperti EPF dan sebagainya, salurkan kepada bank tu buat pinjaman. Jadi mungkin pihak Cagamas boleh bekerjasama dengan pihak institusi kewangan yang boleh membiayai orang kata rumah mampu milik sebegini. Jadi
syarat bank yang ketat tu kita tak boleh nak orang kata petikaikan, sebab itu SOP World Bank. Dia kena ikut SOP tu. Sebab kita pun salah satu ahli negara yang orang kata mempunyai berkepentingan di dalam World Bank. Jadi kita work outside the system, alternative financing. Pihak berkepentingan seperti Syarikat Emas bekerjasama dengan pihak institusi kewangan yang boleh menawarkan pembiayaan sebegini. Jadi dan it will balance. Kalau kita lihat pada India banyak syarikat institusi kewangan kecil seperti koperasi dan sebagainya kan. Dia ada. Dia boleh bagi microloan RM5,000, RM10,000. Apabila bank tak boleh buat, dia boleh buat. Sebab pihak berkepentingan tu dia buat ekosistem tersebut. Jadi kita dah sampai masanya kita kena buat. Sebab ramai lagi orang muda dalam 10 tahun ni tak mampu nak beli rumah. Sebab harga tanah dah mahal. Harga tanah dah mahal. Harga stamping pun mahal. Harga penukaran hak milik tanah pun mahal. Harga kos pembinaan pun mahal. Jadi kita kesian pada orang muda ni. Jadi kita kena lihat pada dasar. Sekarang pun ada timbul persepsi juga Chris, kalau kita boleh kongsikan persepsi dia di mana orang contoh di Kuala Lumpur di ibu negara, dia orang fikir banyaknya projek-projek perumahan ni, projek rumah mampu milik ni, tapi anak-anak muda ni masih lagi ramai yang tak ada rumah. Even satu rumah pertama pun tak ada. Jadi itu persepsi yang dasar. Isu dasar. Banyak dasar yang digunakan lepas boleh dipakai guna semula. Isu dasar saja. Dan macam fikir siapa yang nak beli yang duduk kat sini, macam tak kena persepsi persepsi dasar. Jadi mungkin kita kerajaan pun cuba buat yang terbaik, even daripada banyak perubahan pemerintahan kan yang untuk fokus. Itu yang saya cakap, kenyataan tu bagus. Tapi the implementation at the back, itu yang kita sangsi. Bagaimana boleh diimplementasikan di belakang. Isu dasar. Baik, kembali selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Baik, kembali bersama saya Alif dan saya bersama Chris Daniel Wong, seorang yang berpengalaman dalam bidang perniagaan, pelaburan, hartanah, ekonomi, Chris. Dan berbalik kepada topik kita, nak menyentuh tentang aset, Chris. Aset, pemilikan aset ataupun pelaburan untuk yang mungkin boleh kongsi kepada kita punya pendengar. Memiliki aset di kalangan orang muda. Yes. Kalau kita lihat, kita tak ada statistik yang boleh menunjukkan orang muda ni ada aset berapa dan sebagainya. Contoh seperti rumah, emas, duit tunai dalam bank dan sebagainya. Tetapi zaman saya dulu kecil-kecil ni, nenek saya dia suka simpan emas. Saya ingat lagi dulu zaman saya kecil dulu, 95, 96. Itu tingkatan 5 tu. Harga emas dulu 1 gram RM50. Sekarang betul lah. Sekarang dekat 300 tak silap Dekat 24 dekat 300. So dalam jangka masa 25 tahun tu tengok naik berapa mendadak kan. Pada saya old school is emas. Tapi apa yang saya nak sebutkan, sama ada orang muda ni mereka mempunyai pemilikan aset dalam rumah ataupun emas ataupun tunai, itu penting. Kerana pemilikan aset tersebut boleh dicairkan apabila ada kecelakaan ataupun ada kemunasabahan, kita perlu menggunakan pakai wang. Jadi kita tidak haruslah berbelanja di dalam barang-barang yang tidak boleh memberi kita tunai apabila kita memerlukan. Jadi simpanan tu amat penting. Bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita pada masa depan apabila nak masuk universiti. Walaupun masuk public universiti perlu pakai wang tak? Perlu kan? Jadi kita harus menabung. Jadi kalau misalnya kata seseorang tu tak pandai nak jaga wang dia, sebab wang dia asyik bocor kan, bocor daripada jari dia kan, mungkin boleh letak simpanan tu di dalam ASB ataupun ASW, di mana pulangan tu cukup lumayan 4-5% ataupun 6% tahun dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita kena fokus dan titik beratkan di antara orang muda. Bukan kita nak berlumba iPhone 12 dah keluar kita nak beli. Saya tak stop you lah nak beli telefon dan sebagainya kan. Tetapi adakah benda tu orang kata is it necessary? Kalau benda tu kita harus pakai, kita beli apa yang kita berkemampuan. Banyak barang yang kita beli sekarang ni boleh installment. Dia sebagai salah satu pemasaran gimmick pemasaran installment. Jadi apabila kita installment banyak sangat barang pula, tak ada cash, betul tak? Barang semua nampak cantik, kereta nampak mewah, pakai nampak cantik, tapi poket kosong. Apabila ada kesusahan, kita cari
kawan-kawan kita nak pinjam sini, pinjam sana. Jadi itu tak patutlah. Jadi untuk orang muda ni, nasihat saya ini banyakkan menyimpan, menabung. Banyakkan menyimpan, menyambung supaya apabila kelak kita boleh pakai. Mungkin ada kena ada disiplin diri, disiplin diri. Jangan ingat nak kaya, tapi awak sendiri kalau awak kaya pun awak tak pandai nak menabung, duit kat syarikat pun habis. Habis lah. Jadi itu nasihat saya. Mungkin ada tips yang macam mana nak konsisten tu, nak menabung tu mestilah kena ada konsisten, nak masuk melabur pelaburan contohnya. Mungkin sekarang ni gaji 3,000, 4,000 tak cukup. Kita faham duduk kat kota ni tak cukup. Jadi kalau boleh sikit-sikit lah, RM50 ke RM1 kan, at least end of the year you nampak ada RM1,000 lebih, RM2,000, you feel proud kan. Lepas tu bila dah gaji naik sikit, RM6,000, RM8,000, menabung lebih banyak dan sebagainya. Jadi dia kena ada starting tu, titik permulaan tu kena ada. Dia tak kisahlah RM50 ke RM1. It's not the figure that matters, it's actually the discipline that matter. Baik, kalau tadi saya ada sentuh bab pelaburan aset ataupun hartanah, jadi mungkin anak muda kurang faham mengenai contohnya OPR yang benda yang memberi kesan kepada mereka. Contoh okeylah dia dah cantik lah ni, dia menabung apa semua, beli ada aset. Lepas tu tiba-tiba OPR naik. Lepas tu bulanan dah jadi bayar naik. Baru tadi sebelum saya datang sini Bangkok pula. Oh ya. I punya installment rumah, salah satu rumah lah, 2843. Next month naik 2919. Cakap kenapa? Pasal faedah naik. Ya, ada faedah naik. Mungkin benda-benda macam tu lah. Kalau awak tak bagi ruangan untuk diri sendiri untuk menabung tu, bila ada kenaikan OPR, awak tak ada duit berlebihan untuk bayar. Mungkin awak tak dapat menabung sebab duit tu kena bayar untuk faedah yang lebih tinggi, tetapi pasal awak tiap-tiap bulan ada menabung. Jadi awak ada ruang. Walaupun tidak lagi boleh menabung, tetapi ruangan yang awak pakai untuk menabung dahulu tu awak boleh pakai untuk membayar faedah yang lebih. Faedah yang naik ni kita tak boleh nak orang kata elakkan. Sebab for far too long interest rate kat Malaysia ni amat rendah. For far too long. Kalau awak nak beli rumah kat Australia, awak nak pinjam bank, dia punya interest rate faedah 10%. 10% tinggi. Tapi kita masih 6%, kan? 7%. Kita masih rendah. Sebab all this while kita tak pernah tinggikan. Jadi sekarang kita terpaksa tinggikan. Kalau kita tak tinggikan, mata wang kita berbanding dengan US dollar akan menjadi lebih rendah. That is one of the reason kenapa mata wang US dollar naik secara mendadak, dan juga Singapore dollar. Sebab interest rate mereka kat sana tinggi. Kat sini kita rendah, artificial. Jadi kita kena tinggikan mengikut pasaran dunia. Walaupun memberi beban kepada para pengguna, tak boleh nak beli rumah, tak boleh nak beli kereta dan sebagainya. Tapi kalau awak lihat pada negara Eropah, negara barat, sebenarnya orang yang menyewa rumah lagi banyak daripada orang yang membeli rumah. Di kota, terutamanya di kota. Sebab menyewa lagi berkemampuan daripada membeli. Saya bagi contoh di Australia. Apabila kita membeli rumah kat Australia, kita sewa kat orang. Katakanlah you punya installment tiap-tiap bulan RM1,000. Tapi harga pasaran hanya RM500. Awak sewa RM500 sebab harga pasaran kat tempat tu RM500. So tiap-tiap bulan awak loss RM500 kan. Awak kena top up kan. Terpaksa lah top up. Benda ni sedang berlaku di Australia. Bila awak top up RM500, tetapi bila income tax, kita nak buat orang kata income tax assessment kan, kita nak submit pada LHDN kan. LHDN kat Australia lah, income tax mereka kan, dia ada rebate. Dia ada rebate. Jadi pendapatan tu, orang kata pendapatan yang mereka submit tu dah diimbangi sebenarnya. Jadi kita kena buat dasar sebegini, supaya kita mengikut keadaan semasa. So to me personally lah, saya lihat interest rate kat Malaysia ni amat rendah. Jadi kita kena adjust mengikut keadaan pasaran dunia supaya mata wang kita pun bagus. Jadi nasihat saya ialah pada orang muda ni, banyakkan membaca, memahami apa tu OPR, memahami apa ekonomi. Saya sebenarnya engineer by training, tapi bab ekonomi kita faham sebab kita banyak membaca. Bila kita banyak membaca, kita tahulah apa yang berlaku. Tak adalah hari-hari kita marah bank, kita marah siapa-siapa, kenaikan inflasi ke apa lagi. Kita marah sesiapa kan sebab interest ni tinggi kan. Sebab marah tu kena bertempat. Jadi orang muda ni kena banyakkan membaca, mendalami ilmu semasa supaya mereka memahami apa yang sedang berlaku di pasaran. Dan kita komplain, kita mahu pun tak guna. Benda tu datang. Bila datang, kita harus mendepani. Kita harus menangani. Jadi itu nasihat saya. Kita hanya boleh menangangi, mendapati apabila kita mempunyai ilmu di dalam dada kita. Baik. Dan last word, Chris, untuk topik kita pada kali ini. Last word Saya rasa perbincangan sebegini bagus.
Jadi kita kerapkan lagi lah supaya kita dapat orang kata berkongsi pengalaman dengan orang muda. Ya. Baik. Terima kasih Chris. Sama-sama. Dan bertemu lagi bersama saya Alif dalam podcast Studio Tingkat 10. Baik. ST10, sembang santai tapi sampai.